Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung lagi majlis ta'lim. Rasanya malam ini ikhwan kita sampai muka surat 32. Kita masuk bahagian yang keempat. Bahagian yang keempat daripada kita punya perbincangan, iaitu kita berbincang bagaimana untuk melahirkan rasa kenal, rasa sayang, rasa cinta kepada Rasul utusan bagi sekalian alam ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masuk pada bahagian yang keempat, ikhwatul iman, iaitu iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin kita boleh menerima dia kalau kita tidak beriman dia adalah utusan Allah. Jadi di antara perkara yang dituntut kita beriman dengan Nabi apanya? Di antara benda yang dituntut kita iman perkataan Arab yang kita terjemah dengan keyakinan, kepercayaan, kesetiaan yang tidak berbelah bagi, yang tidak masuk di dalamnya zon, tidak masuk di dalamnya waham, dia keyakinan. Percaya yang membawa yakin, percaya yang membawa kesetiaan, percaya yang membawa kepada ketaatan dan tidak ada ingatan penyelewengan dan keraguan. Itu makna iman. Maka iman yang macam mana kita kena ada pada Nabi, maka tuan penulis kita ini dia mula nak memberi kepada kita beberapa cara. Pertama sekali dia membawa kepada kita ayat 128 daripada surah Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini satu ayat Allah gabungkan dalam ayat ini hati budi Nabi Muhammad dan tugas Nabi Muhammad.
Ayat ini Allah katakan laqad ja'akum rasulun, sesungguhnya telah datang kepada kamu. Ja'a telah datang, kum kepada kamu. Laqad di situ sebagai penggunaan bahasa untuk menguatkan. Sesungguh-sungguhnya, tanpa syak lagi, telah datang kepada kamu rasulun, seorang rasul. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini Muhammad adalah rasul. Rasul bermakna utusan Allah. Dan kita telah baca pada bahagian ketiga bagaimana Allah Ta'ala membersihkan jiwa dia, lidah dia, amal perbuatan dia. Allah Ta'ala bersihkan. Rasul bermakna utusan daripada Allah. Min anfusikum, min anfusikum, daripada jenis kamu manusia dan bangsa kamu Arab. Ini Allah tentulah katakan kepada orang Mekah, daripada bangsa kamu, keturunan kamu, kamu kenal dia, tapi dia adalah Rasulullah. Dalam ayat lain Nabi katakan innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya aku manusia macam kamu. Bashar, bashar manusia. Di sini diguna anfusikum. Dia adalah manusia macam kamu, daripada kamu, orang macam kamu. Dia bukan orang luar biasa. Dia bukan jin, dia bukan bunian, dia bukan makhluk dari planet lain. Min anfusikum. Dia bernafas macam kamulah. Daripada kamulah dia, daripada orang Arab lah dia, bahasanya pun macam kamu. Dalam ayat lain innama ana basyarun, aku manusia, Nabi kata. Yuha ilayya, yuha ilayya sama dengan perkataan rasulun, diwahyukan kepada aku, maka aku menjadi rasul daripada sisi Allah. Apa dia yang diwahyukan? Innama ilahukum ilahun wahid. Diwahyukan kepada aku, suruh sampai kepada kamu, sesungguhnya Tuhan kamu yang esa, yang tunggal, yang satu, tidak ada yang dua, yang tiga, yang empat. Itulah wahyu yang diwahyukan kepada aku. Maka di sini Allah Ta'ala bagi tahu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada sisi Allah, daripada kamu sendiri. Azizun alaihi, Allah menerangkan sifat hati budi rasul itu. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Dia ini satu orang rasul, dia bila melihat penderitaan-penderitaan yang dilalui oleh manusia lain, dia rasa berat. Dia rasa berat. Dan dia ini satu orang yang harisun. Dia, jiwa dia terlalu menginginkan kamu hidup dalam keselamatan dan keimanan. Dan dia ini bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang yang beriman dia penyantun, dia penyayang. Jadi Allah bagi tahu kepada orang Arab, rasul itu bukan bengih. Biasa ikhwatul iman, benda baru orang Arab akan terkejut. Jadi ayat-ayat Quran mendamaikan jiwa-jiwa mereka. Kita apa pun, kita dah biasa dengan benda lama, tiba-tiba ditunjuk benda baru, kita nak ubah daripada benda baru, tinggal benda lama, jiwa kita kacau. Jiwa kita rasa berdosa, rasa bersalah, rasa berat, rasa nak demam, perasaan, emosi, semua kacau. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat macam ni mendamaikan jiwa orang-orang Arab. Tak perlu takut. Antum bayang, mereka dah lama dah sembah berhala. Sembah berhala. Mereka percaya dah berhala itu kuasa. Mereka percaya dah kepada tok nenek dan moyang-moyang mereka. Tiba-tiba mai Rasul. Dia kata dia Rasul. Muhammad kata dia Nabi. Macam mana nak ubah kepercayaan itu? Sukar. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Allah kata jangan takut, dia manusia, dia tak bawa ajaran yang salah. Azizun, dia ini satu orang yang dia ini ada sifat kepimpinan, dia ada di antara sifat kepimpinan dia itu azizun alaihi ma'anitum.
bebannya kamu tanggung, dia rasa dulu. Harisun alaikum, dia begitu menginginkan keselamatan dan kedamaian dalam hidup kamu. Bil mu'minina raufur rahim, jiwa dia penyayang, jiwa dia penyantun dengan orang-orang yang beriman. Jadi ini satu ayat Al-Quran yang diturunkan dalam surah Taubah ayat 128. Penulis kita jadikan sebagai muqaddimah dalam tajuk keempat ini, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada lagi satu pelajaran yang tersirat, iaitu apa dia? Allah telah menyandarkan sifat-sifat baik pada Nabi. Maka haram dan berdosa besar kita sandarkan sifat-sifat yang tak senonoh, yang tidak layak kepada Nabi. Di antara sifat yang layak bagi Nabi yang Allah Ta'ala sandarkan kepada Nabi Muhammad, dia menyucikan diri dia daripada perbuatan-perbuatan jahiliah. Dia disucikan Allah daripada perbuatan itu. Sehingga kan ada dalam sirah mencatatkan baginda pernah, waktu itu baginda belum menjadi rasul, baginda pernah duduk, kita kata macam pesta lah, bersantai-santai orang-orang jahiliah. Tapi orang jahiliah menggunakan alat muzik, tari menari, cara jahiliah. Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan baginda ketika kawan-kawan Nabi bawa baginda ke majlis itu. Apabila baginda duduk dalam majlis itu, Allah Ta'ala telah melenakan baginda, bagi dia tak dengar, bagi dia tak melihat, sehingga dia duduk, dia tak start lagi majlis. Bila dia buka mata, majlis dah habis. Baginda disucikan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat yang macam tu. Jadi bila kita baca sirah, kita tak boleh menyandarkan kepada Nabi sifat-sifat kaum jahiliah. Masalan, kita pernah dengar sirah, orang cerita Nabi Muhammad bergusti. Nabi Muhammad bergusti. Dia masuk ke pekan, dia tengok orang bergusti, maka dia pun bergusti dengan kawan tu, maka kawan tu rebah. Itu untuk menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ni sasar, perkasa. Ini tidak benar, ikhwatul iman. Kerana gusti pada masa tu amalan jahiliah, amalan menang dan kalah. Baginda tidak bergusti seperti itu. Tapi pernah disebut dalam ceramah-ceramah, baginda kuat. Dia nak habaq kata baginda kuat, baginda bergusti. Kenapa nak contoh gusti? Kuat, berani, buat contoh dengan peperangan lah. Nabi masuk dalam perang Badar Al-Kubra, Uhud, Tabuk. Bahkan hadis Imam Muslim, ketika Madinah tengah-tengah malam, dalam hadis Imam Muslim, terdengar suatu bunyi yang sangat kuat, bunyi yang kuat, tengah malam, lampu tak ada, api tak ada, orang Madinah semua takut. Tiba-tiba satu kampung Madinah keluar nak pergi tengok apa yang bunyi. Ketika mereka nak pergi ke tempat gelap tu, mereka mendapati Nabi orang mula duduk sorang-sorang tempat gelap, nak siasat bunyi apa. Itulah keberanian. Itulah keberanian. Kita tutup masjid, gelap dah, tak duduk sorang belah. Itulah ketakutan. Nabi berani. Nabi cukup berani. Tetapi jangan kita sifatkan berani Nabi dengan contoh-contoh yang menjatuhkan sifat kerasulan dia. Allah menyucikan dia daripada amal-amal jahiliah. Dengar muzik jahiliah pun Tuhan bagi dia lena. Menyaksikan tarian jahiliah pun dia lena. Allah bersihkan dia. Maka pelajaran yang kita dapat daripada ayat 128, tidak boleh sandar kepada baginda sifat-sifat yang tidak selayaknya kepada baginda. Baik, kata pengarang kitab kita, marilah kita beriman kepada Nabi dengan kita mengenal dia, mengenal nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kita kenal keturunan dia dan kita kenal nasab dia. Kita kenal dia adalah Rasulullah. Nabi adalah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah. Nama Nabi kita Muhammad Abu Qasim sebab dia ada anak nama Qasim, dan juga di antara gelaran yang Allah beri kepada dia, dia Qasim. Dalam hadis Imam Muslim,
Nabi kata wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku ini qasim. Apa makna qasim? Aku boleh membahagi-bahagikan ilmu. Wallahu yu'ti. Hidayah Tuhan yang bagi. Nabi kata may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Nabi kata sesiapanya Allah kehendak pada dia kebaikan, Allah beri dia faham agama. Sesungguhnya aku ini boleh memberikan, menyampaikan. Allah yang memberikan petunjuk. Maka Qasim juga bermakna seorang Nabi yang menyampaikan. Abu Qasim juga merujuk pada Nabi ada anak laki-laki yang bernama Qasim. Dia dipanggil Abu Qasim. Itu perangai dan tabiat nama dalam Arab. Dia akan bubuh di depan kunyah dia, nama-nama dia. Kalau dia ada anak perempuan nama Fatimah, dia akan panggil dia dengan nama Abu Fatimah. Orang Melayu nama lagu ni dia tak gemak, wahai dia sunnah. Dia sunnah. Kita ada anak nama Muhammad, nama kita Manaf, maka sunnah kita bubuh gelaran kita Abu Muhammad Manaf. Sunnah gelaran macam tu. Tapi orang Melayu dia sunnah ni macam tu, dia sunnah pada nama kita tu, dia sorat bubuh Abu depan. Anak kita nama Muhammad, Abu Muhammad. Baru nama kita, baru nama pak kita. Nabi Muhammad adalah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan adalah salah satu putera Nabi Allah Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Salawat dan salam terlimpah atas Nabi kita dan atas keduanya. Ini di antara nasab Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu pada cucu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang bernama Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Jadi di situ Nabi Muhammad kita ada kena mengena dengan Nabi Ibrahim. Dan ini juga ikhwatul iman, mungkin kerana doa Nabi Allah Ibrahim, dia minta daripada zuriat dia itu lahir orang-orang yang boleh membaca kitab Allah. Daripada zuriat dia lahir orang-orang yang menjadi rasul. Ini kita boleh baca dalam surah Al-Baqarah, doa Nabi Allah Ibrahim selepas daripada dia buat Kaabah. Selepas daripada dia buat Kaabah, dia berdoa panjang, minta zuriat dia itu zuriat yang yatluna alaika, membaca kepada mereka itu ayat-ayat Allah, dan wa yu'allimuhumul kitab, zuriat dia itu boleh mengalimkan kaum dan bangsa dia tentang Alkitab. Wa yuzakihim, boleh membersihkan jiwa-jiwa mereka. Maka Allah Ta'ala memperkenankan doa Nabi Allah Ibrahim, lahirlah Nabi Muhammad sebagai Nabi yang akhir. Ini dahsyat doa ikhwatul iman. Nabi Ibrahim tak jumpa Nabi Muhammad. Antara Nabi Ibrahim nak pergi kepada Nabi Allah Musa, kata para ulama lebih kurang ada 1000 tahun. Antara Nabi Allah Musa nak main dengan Nabi Allah Isa, kata ulama ada lebih kurang 1700 tahun. Nabi Isa nak boleh Nabi Muhammad lebih kurang ada 600 tahun. Jadi 1007 campur dengan 600 lebih kurang ada 2300 tahun. 2300 tahun baru doa Nabi Ibrahim termakbul, lahirnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Tapi yang kata doa ni ikhwan, walaupun dia jalan lambat macam anak-anak jalan, dia pasti bertemu sasaran. Itu doa.
Kita kadang-kadang dah mati dah, kita tak tengok apa yang kita minta, tapi keturunan kita akan nampak apa yang kita minta. Doa seperti mana Allah firmankan, Allah kata ud'uni astajib lakum. Ini sangat dahsyat. Kamu minta, aku mesti bagi. Cuma dalam ayat ni Allah tak sambung bagi macam mana, bila, Tuhan tak sambung. Tuhan kata ud'uni astajib lakum. Astajib lakum, dia guna kalimah kum. Astajib lakum, balik kepada hamba yang berdoa. Dan hamba yang berdoa kepada Allah tidak disyaratkan dia saleh ataupun dia jahat, tak disyaratkan. Janji dia hamba, dia minta, dia mesti dapat. Walaupun di dalam hadis Nabi kata di antara doanya Allah benci ialah meminta benda-benda yang haram. Allah benci, tetapi dia bagi. Orang yang minta jahat, Tuhan bagi, maka Tuhan bagi dengan kebencian dan laknat. Tuhan tunaikan hajat orang tu kerana dia berjanji ud'uni astajib lakum. Tapi bila dia bagi, dia bagi dengan benci, dengan tidak redha, dan ada azab di hari di hari akhirat. Orang yang dia bagi, ia minta baik-baik, dia bagi dengan redha. Dunia dapat, akhirat pun mendapat ganjaran kerana keredaan dia. Kerana itu Nabi menyatakan ad-du'a huwal ibadah. Bila kamu baca doa, bermakna kamu ibadat dengan Tuhan. Maka dalam ibadat jangan masuk maksiat. Jangan masuk dalam doa itu benda-benda haram, benda-benda maksiat, jangan masuk. Kerana doa adalah ibadah. Tetapi Quran menyatakan ud'uni astajib lakum. Kamu minta, Tuhan nak bagi. Lepas 2300 tahun lahir Nabi Muhammad, punya lama, tetapi lahir membawa rahmat bagi sekalian alam. Pasal itu ada ayat Allah Ta'ala katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah kepada hambaku bila dia mula meminta, sesungguhnya aku dekat dengan dia ketika dia minta. Bila kita duk kata ya Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai pencipta kami, berilah kepada kami di dunia ini hasanah, akhirat hasanah, selamatkan daripada neraka. Wa idza sa'alaka ibadi anni, bila hamba-Ku mula bertanya tentangku, meminta kepadaku, katakanlah di saat itu aku sangat hampir dengan dia. Jadi berdoa adalah satu perkara yang sangat besar, ikhwatul iman, sangat besar. Nabi kita Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul, iaitu beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Pada kalimah ini kita dapat satu ilmu bahawa lepas daripada Nabi Muhammad tidak ada nabi dan tidak ada rasul. Dia adalah penutup. Adapun keyakinan kita tentang Nabi Allah Isa alaihi salam, Nabi Isa tidak mati. Dia diangkat di sisi Allah dan dia akan turun menjelang hari kiamat berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang Nabi bagi tahu. Isa akan turun bunuh Dajjal. Isa akan turun merosakkan semua kesukaan Dajjal. Di antara benda Dajjal suka apa dia? Dia suka kayu batang salib dan dia suka babi. Dajjal suka babi dengan kayu salib. Isa akan turun membunuh dan merosakkan benda-benda ni semua, mendatangkan kemarahan Dajjal, dan Nabi Allah Isa akan bunuh Dajjal. Itu keyakinan kita. Nabi Isa bukan Nabi akhir, dia Nabi sebelum Muhammad, tetapi diangkat oleh Allah. Dalam surah An-Nisa Allah menceritakan benda itu. Dia diangkat. Bal rafa'ahu Allahu ilaik. Allah Ta'ala angkat dia naik ke atas. Bal rafa'ahu Allah. Allah Ta'ala angkat dia naik ke atas. Dan dia nuzul Isa alaihi salam akan berlaku. Turunnya Isa alaihi salam akan berlaku untuk membunuh Dajjal. Dan hadis juga menyebut Isa akan dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Itu ada dalam riwayat hadis-hadis Nabi. Maka Isa tidak mati. Maka kerana dia tak mati, dia bukan Nabi yang akhir. Dia Nabi sebelum Muhammad. Muhammad adalah khatamun Nabi, Nabi yang akhir, penutup. Maka jangan siapa mengaku dia Nabi ke, dia Rasul ke selain daripada Muhammad. Serta utusan Allah kepada seluruh manusia. Nabi adalah hamba yang tidak boleh disembah.
dan rasul yang tidak boleh didustakan. Ingat itu. Nabi Muhammad seorang nabi yang tidak boleh dipuja menjadi Tuhan dan tidak boleh didustakan. Nak selawat, nak apa, jangan lebih sampai dia jadi Tuhan. Ya Rasulullah, kalau hang tak ada, susahlah kami. Kalau hang tak tolong, habislah kami. Ini mengangkat tempat Nabi menjadi Tuhan. Ini tidak boleh. Selawat, apa makna selawat? Memohon kepada Allah supaya Allah memberi kebaikan pada Nabi. Itu makna selawat. Lebih jangan. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salli, kebaikan-kebaikan di sisimu kepada Nabi kami Muhammad. Habis. Wa ala alihi wa ashabihi, dan kebaikan itu juga bagilah pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Wattabi'in, dan bagilah kepada semua orang yang mengikut Nabi. Bi ihsan, depa ikut dengan baik, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ini boleh. Meminta pada Nabi dulu, kepada Allah supaya Allah bagi selawat pada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, dan semua orang mengikut Nabi patut mendapat kebaikan. Itu sahaja. Maka jangan selawat yang ada unsur atau ada makna kita mula keluar daripada makna meminta kebaikan. Dan selawat hanya satu orang umat yang kasih pada baginda, meminta kepada Allah untuk baginda. Jangan menggunakan bahasa lain daripada selawat. Jangan guna bahasa lain. Ya Allah, bagilah selawatmu pada Nabi Muhammad, yang kalau dia tak ada, mampuilah kami semua ni. Tak boleh pakai lagu tu. Tak boleh pakai bahasa lagu tu. Pakai bahasa selawat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, berilah selawatmu pada Nabi Muhammad. Apa makna selawat? Kebaikan di sisi Allah untuk Nabi Muhammad. Jangan lebih daripada itu. Kerana dia Nabi yang tak boleh disembah, dan dia Rasul yang diutuskan, tidak boleh didustakan. Beliau adalah sebaik-baik makhluk yang paling utama dan paling mulia di hadapan Allah Ta'ala. Darjatnya paling tinggi dan kedudukannya paling dekat kepada Allah Ta'ala. Ikhwan, cuba hayati kalimah ini. Dia adalah manusia yang paling mulia dan paling dekat di sisi Allah. Dia adalah paling utama, paling mulia dan paling dekat di sisi Allah. Habis kita nak cari siapa nak mendekatkan diri pada Allah kalau bukan baginda? Semayang dia paling utama, semayang dia paling dekat kepada Allah. Habis kita nak semayang macam mana? Zikir dia, doa dia, akhlak dia, kehidupan dia paling dekat, paling utama, paling mulia kepada Allah. Habis kita nak pergi cari siapa? Tak ada seorang wali dalam dunia ni boleh dekat kepada Allah macam baginda dekat pada Allah. Karena itu tidak ada ayat di dalam Al-Quran suruh kita ikut mana-mana wali. Tidak ada ayat. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran, sesiapa yang mengikut Nabi dengan penuh tawaduk dan ikhlas, dia akan diangkat menjadi wali. Subhanallah. Itu ayat ada. Ayat macam tu ada. Ayat suruh ikut wali tak ada. Tetapi ayat Allah akan mengangkat orang yang ikut Nabi dengan ikhlas, dengan tawaduk, dengan benar, menjadi wali, menjadi kekasih Allah. Itu ada. Itu sangat ada dalam Al-Quran. Maka jangan cuba-cuba mencari jalan lain daripada jalan Nabi. Jangan sekali-kali mencari jalan lain daripada jalan Nabi. Beliau diutus kepada manusia dan jin dengan membawa kebenaran dan petunjuk. Beliau diutuskan kepada manusia dan jin di atas nama manusia seluruhnya, Muslim dan kafir, Melayu dan bukan Melayu, mesti wajib menerima Muhammad sebagai Nabi. Orang kafir tak terima Nabi sebagai Nabi selamalah dia berdosa di hadapan Allah. Berdosalah dia, baik tara mana pun dia berdosa di hadapan Allah kerana tidak menerima Muhammad. Dia diutuskan untuk jin dan manusia, membawa kebenaran dan petunjuk, yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surah Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutuskan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apa makna rahmat? Kebaikan. Apa makna rahmat? Kesembelah daripada sisi Allah. Nabi Muhammad datang membawa rahmat. Syariat dia itu adalah syariatnya rahmat. Hari ini batang tubuh Nabi dah tak ada. Kita dah tak boleh melihat apa-apa mukjizat. Masihkah baginda diutuskan sebagai rahmat? Batang tubuh dah tak ada dah. Telah disimpan di bumi Madinah, dalam masjid Madinah. Adakah masih rahmat itu wujud? Ya, wujud. Di mana rahmat? Rahmat itu ada pada sunnah dan syariatnya baginda tinggalkan. Kita adalah ummah yang dirahmati kerana kita mati dan hidup di atas Islam. Pasal itu Allah berfirman dalam ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan rahmat yang besar ini, jangan bercerai-berai. Dan ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah suruh, Allah perintah kita jangan mati melainkan sebagai orang Islam yang duduk di bawah rahmat yang besar ini. Rahmat bukan tubuh baginda sahaja rahmat. Tubuh baginda Allah bagi mukjizat dan kelebihan, tetapi syariat baginda, sunnah baginda adalah rahmat. Pasal itu ada berbagai-bagai ayat di dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu adalah rasul. Adakah sekiranya dia mati ataupun dia dibunuh, kamu akan meninggalkan apa yang dia bawa? Sesiapa yang berbuat demikian, dia tidak pernah memberi mudarat pada Tuhan, sebaliknya Tuhan akan memudaratkan dia. Subhanallah, ayat ini begitu dahsyat. Dan ingat balik dalam hadis Imam Bukhari, ketika Nabi wafat, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq ketika Umar jadi tak tentu hala? Umar kata, siapa yang kata Nabi kita wafat? Siapa yang kata Nabi kita wafat? Umar kata, aku pancung kepala dia. Ditenangkan oleh Abu Bakar dengan dua kerat ayat yang sangat dahsyat. Kata Abu Bakar, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa daripada kamu yang sembah Muhammad, terbukti Muhammad bukan Tuhan, dia sudah mati. Adakah dengan Muhammad mati, agamanya mati, kamu juga akan jadi orang yang meninggalkan pesanan Muhammad? Sesiapa yang menyembah Allah, Allah tak pernah mati, dia hidup sampai bila-bila. Inilah rahmatnya syariat Muhammad. Maka diutuskan Muhammad itu sebagai rahmatan lil alamin. Allah menurunkan kitabnya kepadanya, mengamanahkan kepadanya atas agamanya, dan menugaskan untuk menyampaikan risalahnya. Allah telah melindunginya dari kesalahan dalam menyampaikan risalah ini. Subhanallah. Ikhwan, ada benda yang kita kena berjaga-jaga, berhati-hati dengan perhatian yang besar. Apa dia? Seluruhnya baginda sampai adalah agama Tuhan. Seluruhnya baginda sampai adalah hak Tuhan, bukan hak baginda. Sesiapa yang membantah, dia membantah penciptanya, membantah Tuhannya. Dan Allah telah memelihara dan melindung baginda daripada kesalahan menyampaikan wahyu. Dalam firman-Nya Allah menyebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Menolak kesalahan baginda. Mungkinkah baginda tersalah menyampaikan wahyu? Kita kata tidak. Mungkinkah baginda tersilap menyampaikan wahyu? Kita kata tidak. Kenapa tidak? Kerana Allah sendiri melindung dan menjaga baginda daripada perkara yang tidak patut salah. Kosong kesalahan baginda, kosong. Tidak boleh buat kesalahan. Maka Allah memelihara dengan dua potong ayat 3 dan 4 daripada suratul Najmi. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia bercakap daripada hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, melainkan yang dia tuturkan itu wahyu yang diwahyikan oleh Allah kepada dia. Apa makna wahyu?
Ikhwatul iman, wahyu ada dua jenis. Satu wahyu yang turun, satu wahyu yang turun. Lagi satu dia panggil muha. Muha, isi wahyu. Islam adalah isi kepada wahyu. Wahyu dia turun macam-macam keadaan. Jibril turun, suasana Jibril turun membawa wahyu. Tapi wahyu apa? Isi wahyu tu apa? Isi wahyu dalam bahasa Arab dia panggil muha. Mengandungi beberapa syariat, mengandungi beberapa suruhan, larangan. Yang isi kepada syariat Islam dipanggil muha. Manakala bagaimana muha itu diturunkan, itu nama dia wahyu. Kadang-kadang Nabi duduk di atas unta, kadang-kadang suasana dingin tapi Nabi berpeluh, itu nama dia suasana wahyu mula turun. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan menurunkan kepada engkau Muhammad wahyu-wahyu yang berat. Kadang-kadang bagi dia dengar seperti bunyi loceng, hampir-hampir nak pecah gegendang telinga baginda. Kemudian suasana itu hilang dan baginda mula faham apa yang diwahyukan kepada baginda. Maka Allah Ta'ala cerita dalam ayat ini, in huwa illa wahyun yuha. Yang dia bercakap itu kesemuanya adalah wahyu yang telah diturunkan oleh Allah, yang di dalam wahyu itu ada muha, ada syariat yang diturunkan. Suasana-suasana yang baginda alami, ada syariat yang diturunkan. Maka berhati-hati dengan orang yang meragui kerasulan baginda. Tidak ada iman tidak ada iman pada orang yang meragui setiap agama yang baginda sampaikan. Tidak ada iman, kerana baginda menerima amanah daripada Tuhannya. Ini pada perkara yang pertama kita maksudkan dengan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang Muhammad Rasulullah. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang Muhammad sebagai Rasulullah. Satu, keumuman risalah baginda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah ke muka bumi untuk segenap jin dan manusia dengan membawa kebenaran, petunjuk dan cahaya yang terang. Jin masuk neraka kalau tak terima Islam. Itu banyak ayat Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka kena ibadat kepada Allah. Jin kena sembahyang, kita kena sembahyang. Dia kena tutup aurat, kita kena tutup aurat. Dia puasa, dia haji, dia umrah, sama dengan kita. Kalau dia tak buat, Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Akan aku penuhkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Dan di hari akhirat Allah Ta'ala akan tanya kepada jin dan manusia, ya ma'syaral jinni in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai sekalian jin dan manusia, kuat mana hampa hari ini? Aku nak hisap hampa. Kalau hampa kuat sangat, keluarlah daripada bumi mahsyar ini, keluar. Sangat dahsyat soalan ini, sangat dahsyat. Jin dan manusia akan menangis teresa-resa, termasuk kita lah manusia. Kapiak ke tak kapiak ke, saleh ke jahat ke, menangis. Kuatkah hampa ni? In istata'tum, ada kekuatan, larilah daripada mahsyar. Langit mana hendak teroka, bumi mana hendak belah, illa bisultan. Hampa tak boleh lari melainkan dengan kemampuan. Hari ini al-yaum, hari ini kata Allah, la ilaha illa ana, tidak ada raja melainkan aku seorang. Tak ada raja. Limanil mulk al-yaum, mana raja hari ini? La ilaha illa ana al-malik al-qahhar. Akulah raja, akulah penguasa, akulah yang ada kemampuan. Nikmat aku yang manakah yang kamu nak dustakan?
Nikmat yang paling besar adalah nikmat seruan Islam. Maka diutuskan Nabi Muhammad untuk jin dan manusia membawa petunjuk, cahaya kehidupan. Cahaya ni apa dia? Cahaya akidah, cahaya tauhid. Bukan cahaya lampu misbah ni. Cahaya ni adalah cahaya tauhid, cahaya tauhid. Dalam masyarakat jin penuh dengan kesyirikan. Jin yang besar suruh jin-jin yang lemah sembah dia, suruh sembah dia. Syaitan-syaitan yang ada kemampuan memperdayakan jin-jin suruh menyembah dia. Apabila mereka mendengar ayat Al-Quran daripada surah jin, mereka menyatakan, inna sami'na qur'ana ajaba yahdi ila rusydi. Hari ini kami dengar Al-Quran sangat ajaib, dia membuka jalan kehidupan untuk kami. Maka berbondong-bondong jin menyerah diri untuk jadi orang Islam. Maka Nabi mengislamkan mereka. Dalil tentang keumuman risalah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada hampa semua. Lagi Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutuskan engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui dengan apa yang Nabi gembirakan mereka dan dengan apa yang Nabi warningkan mereka. Kebanyakan tidak mengetahui. Nabi gembirakan kita kepada orang-orang yang beriman, ada syurga Allah. Kebanyakan manusia tidak mengetahui apa itu iman, maka mereka buat lalai dengan iman. Nabi ingatkan kita dengan azab dan seksa Allah. Kebanyakan manusia tidak mengetahui apa itu azab Allah, maka mereka melalaikan kekufuran. Mereka terlibat dengan kufur. Maka diutuskan Nabi Muhammad kepada manusia semua untuk bagi ingat benda ini. Basyiran, iman, tawakal, yakin pada Allah, ada syurga. Nazira, jangan kufur kepada Allah, nanti ada neraka. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui ini semua. Ini adalah ayat-ayat menyebut tidak ada seorang pun manusia boleh melepaskan diri daripada risalah Nabi Muhammad, walaupun dia orang bukan Islam sekalipun. Pasal itu antum kita duk baca hadis tentang bagaimana siksa kubur kan? Hadis di antaranya riwayat Imam Bukhari, Nabi kata apabila yang dimasukkan ke dalam kubur itu seorang yang mukmin, malaikat akan datang bertanya siapa laki-laki yang diutuskan. Dia menjawab itu adalah Muhammad, ja'ana bil bayinat wal huda, dia membawa petunjuk dan keterangan. Malaikat kata pada dia, tidaklah kamu seperti mana tidak orang-orang yang saleh ataupun tidak pengantin. Lepas tu dalam hadis Nabi kata, wa ammal kafir awil munafiq, kalau yang mati itu si kafir dan munafik, malaikat datang kepada dia. Ini menunjukkan di jerat-jerat Cina dan jerat-jerat Siam ini malaikat Munkar dan Nakir datang pada mereka. Malaikat tanya, siapa laki-laki yang diutuskan kepada kamu? Orang kafir dan munafik akan kata, la adri, aku tidak tahu. Maka malaikat akan pukul betul-betul di atas tempat sujud ini sampai remuk masuk ke bawah dan dihimpit kubur dengan sehimpit-himpitnya. Subhanallah, malaikat Munkar dan Nakir dia akan ziarah semua tanah perkuburan muslim ataupun kafir. Sebagai bukti sesiapa yang tidak menerima kerasulan Muhammad, dia akan dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, saya bacakan makna dia sahaja. Hadis ini adalah hadis Bukhari dan Muslim daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Nabi bersabda, aku dianugerahkan 5 perkara
yang tidak pernah diberikan seorang pun dari rasul-rasul sebelum aku. Nabi kata, Allah Ta'ala beri pada aku 5 perkara. U'atitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Allah Ta'ala beri pada aku 5 perkara yang Allah Ta'ala tak pernah bagi 5 perkara ni pada mana-mana Nabi sebelum daripada aku. Nabi seorang dapat benda ni. 1, diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Dahsyat. Musuh ni takut dengan Nabi Muhammad ini. Lagi sebulan Nabi nak sampai kat mereka, mereka dah tak tentu hala jadi. Nusirtu birru'bi. Allah Ta'ala tolong aku dengan Allah Ta'ala bagi hati musuh tu goncang. Sebulan punya jarak perjalanan, musuh dah jadi tak tentu hala. Ini kehebatan. Jiwa musuh digoyangkan oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Nabi dan sahabat dapat. Lepas tu dalam hadis Ibnu Majah daripada Thauban, Nabi kata, nanti di akhir zaman Allah Ta'ala akan tukar. Macam mana? Orang Islam pula akan gentak kepada orang kafir macam kafir gentak pada orang Islam. Allah Ta'ala ambil haibatul Islam, Allah cabut gerunnya Islam daripada hati musuh. Musuh tengok kita tak takut, kita tengok dia mula takut. Dalam hadis Thauban, sahabat mula tanya, ya Rasulullah, adakah pada masa tu kerana orang Islam ni sikit, pasal itu mereka takut? Nabi kata, tak, bal antum kathir. Kamu banyak. Kamu tak sikit, kamu banyak. Tapi banyaknya kamu seperti mana rusaun ka rusa'is sail, buih di atas permukaan air. Bila ombak boom kena tepi pantai, buih begitu banyak. Bila air pelari pergi ke tengah laut, ombak tu pecah, buih tu pecah, hilanglah buih yang banyak tadi. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Sahabat yang tanya dengan ketakutan, tanya dengan lenangan air mata. Kalau itu terjadi ya Rasulullah, bagaimana nasib orang Islam? Nabi kata akan diratah orang Islam seperti mana orang lapar nampak hidangan makanan yang sedap. Sahabat Nabi dengar mula menangis. Apa akan jadi? Apa akan jadi? Kenapa jadi macam tu? Nabi kata tak ada apa-apa, melainkan dalam hati orang Islam ada satu penyakit yang sangat kronik, nama dia al-wahan. Al-wahan. Penyakit apa al-wahan? Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka hidup hanya menzahirkan kehidupan dunia, langsung tak menampakkan akhirat, dan menyebut tentang mati. Mereka lah orang yang paling benci sekali. Subhanallah. Musuh kerumun kita bukan pasal kita ada kencing manis, darah tinggi, tak. Pasal al-wahan. Al-wahan. Kalau buat drama-drama pasal mati, siapa pun tak mau tengok. Kalau buat drama-drama pasal cinta, 3 segi, 4 segi, ramai orang pergi ke wayang tengok, anak-anak muda. Kalau buat drama ada talqin, anak muda tak pergi tengok. Al-wahan. Hubbud dunia, balik dalam kamus Arab, hub, dia kata izharu al-mahabbatu lahu. Dia terlampau menampakkan kecintaan dia dengan dunia. Cakap dia, pakaian dia, perbuatan dia, hala tuju dia, perbincangan dia, dasar kehidupan dia, dia izhar al-mahabbah. Dia menzahirkan yang dia cinta sahaja, dunia. Cakap pasal masjid, sikit sangat peruntukan. Cakap pasal pampir, function, pesta, beribu-ribu peruntukan. Dia menzahirkan apa yang hati dia suka, dan dia menunjuk benci pada apa yang hati dia tak suka. Karahiyatul maut. Maut adalah urusan agama, dia tak suka. Akan datang di akhir zaman, khutbah-khutbah jemaat tak boleh cakap pasal mati, kerana membantutkan kemajuan dan pembangunan. Akan menyebabkan bangsa Melayu tak reti nak bersaing dalam ekonomi. Pasal apa? Pasal ingat mati. Maka khutbah-khutbah jemaat pada akhir-akhir zaman akan menyebut tentang kemajuan, jalan raya, ekonomi, bisnes. Nabi kata kamu kena al-wahan. Ketika itu kamu jadi remote control kepada kaum-kaum kafirin. Apa mereka nak, kamu kena buat. Walaupun
Ketua itu orang Islam, tapi remote control kepada orang-orang kafir. Nabi kata, hati-hati dengan suasana itu. Akan kena kalau kita mula hubbud dunia wa karahiyatul maut. Yang kedua, ikhwatul iman, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sembahyang dan suci untuk bertayamum. Maka siapa sahaja dari umatku yang menepati waktu salat, hendaklah dia salat. Allah jadikan pada umat Nabi Muhammad, kalau tak ada air boleh tayamum. Boleh tayamum. Kenapa ikhwan? Nabi kata wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan bumi sebagai masjid dan tanah ini sebagai benda bersih untuk menghilangkan hadas mereka. Subhanallah, satu nikmat. Orang-orang dahulu, Yahudi Bani Israel, tak boleh. Tak ada air, tak boleh sembahyang. Dan kalau tak sembahyang, balak daripada langit mula turun. Pada umat Muhammad, tak mana dia duduk, dia boleh sembahyang. Tak ada air, boleh tayamum. Bumi ini bersih. Kecuali dua tempat Nabi tak bagi sembahyang. Apa dia? Tanah kubur dengan dalam tandah. Tanah kubur hanya boleh sembahyang mayat. Sembahyang yang tidak ada rokok dan sujud saja. Sembahyang yang ada rokok dan sujud tidak boleh di tanah kubur. Tak layak. Kerana di situ ada bangkai-bangkai manusia. Tidak layak sujud kepada Allah. Dan dalam kawasan tandah dibuang najis-najis manusia, tidak layak untuk sujud pada Allah. Lain daripada dua tempat ni, silalah sembahyang, silalah bertayamum. Ini kelebihan. Maka tak ada alasan untuk tidak sembahyang. Tidak ada alasan. Yang ketiga, dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Nabi-nabi dulu bila mereka perang dengan orang kafir, mereka kena kumpul harta mereka tu, mereka kena bakar. Mereka kena bakar. Mereka tak boleh makan harta rampasan kafir. Tu dia. Tapi mai zaman Nabi, Allah permudahkan. Tak usah bakar dah macam dulu. Tapi sebaliknya, harta rampasan ni bahagi-bahagi sama tentera-tentera yang terlibat dalam perang. 1/5 untuk Rasul. Bahagi itu, bahagilah pada orang-orang yang lain. Dihalalkan satu nikmat. Dan aku tidak diberikan kekuasaan memberi syafaat. Aku diberikan kekuasaan memberi syafaat dengan izin Allah. Di hari akhirat ada lagi satu istimewa Nabi kita Muhammad, dia layak menolong umat dia. Syafaat dalam bentuk doa yang mustajab. Dalam bentuk doa yang mustajab, dia akan bagi kepada umat dia yang Allah izin sahaja. Maka umat dia yang mana Tuhan izin, umat yang tidak rosak tauhid, yang murtad, yang munafik tidak akan dapat syafaat. Yang kafir jauh sekali. Si pembuat dosa-dosa besar akan dapat syafaat dengan syarat dosa besar dia itu tidak membawa dia kepada pintu kekafiran. Kesemua ini dengan izin daripada Allah dan dengan maunya Nabi. Nabi tengok, Nabi kesian, dia minta izin Tuhan, Tuhan izin, dia baca doa, Allah makbul, selamatlah umat itu. Dan yang kelima, Nabi-Nabi diutuskan hanya untuk kaumnya sahaja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Inilah dia punya poin dia. Nabi Muhammad diutuskan untuk seluruh manusia, seluruh kita. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani dan meyakini bahawa Nabi SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Ahlu sunnah menyaksikan dan meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang paling mulia dan penghulu seluruh makhluk. Ini i'tikad kita ahlu sunnah wal jamaah. Siapa dia ahlu sunnah? Orang yang berpegang dengan sunnah Nabi. Nabi Muhammad adalah penghulu. Sayyid dalam bahasa Arab dia kata Sayyid. Kita duk kata Sayyidina, Sayyidina, Sayyid. Melayu kata penghulu. Penghulu bukan makna penghulu kampung ataupun penghulu kerajaan. Penghulu tu di O besar lagi. Penghulu di sini adalah pemimpin. Kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Luar semayang. Dalam semayang jangan pakai. Luar semayang tak apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah selawat kamu kepada pemimpin kami. Bukan penghulu kampung JKK. Maka penghulu punya terjemahan tu kita kena ubah. Pemimpin, dia adalah pemimpin seluruh makhluk. Ya betul, dia adalah pemimpin seluruh makhluk di akhir zaman ini. Antum bayang
Antum bayang dalam hadis Nabi sebut, "Lau kana Musa hayyan lattaba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum." Kalau Musa alaihi salam masih hidup dan hampa semua ikut dia, hampa tinggal aku, hampa masih sesat, Nabi kata. Subhanallah. Dahsyat. Kalaulah seluruh nabi-nabi masih hidup dan Nabi Muhammad masih hidup, seluruh nabi kena ikut Nabi Muhammad. Antum bayang, kalau semua nabi ulul azmi itu sikit punya hebat kah, masih kena ikut Muhammad. Kalau mereka hidup dan Muhammad hidup, kita siapa yang tak ikut Nabi Muhammad ni? Apa alasan kita depan Tuhan? Apa alasan kita? Tak ada alasan. Pasal itu Nabi tak bagi buat bid'ah. Bid'ah ini adalah orang yang pandai-pandai mereka agama dan meninggalkan sunnah Nabi. Nabi tak bagi. Nabi kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang buat bid'ah akan jadi sesat. Yang sesat Tuhan baling masuk neraka. Walaupun dia tidak kafir, tapi dia masuk ke neraka akhirnya. Maka kena hati-hati. Dia adalah pemimpin, bukan pengulu, lagu kita faham. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Dua sifat ini, hamba dan utusan, untuk menolak adanya sifat ghulu, melampau batas, dan tafrith, melalaikan hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah hamba Allah dan Nabi adalah utusan Allah. Nabi kata apa? Jangan muliakan aku seperti mana kaum Isa memuliakan Isa, tapi katakanlah aku ini Abdullah wa Rasuluh. Katakanlah aku ini hamba Allah dan utusan Allah, supaya kita tidak ghulu melampau, puji dia keluar daripada kewarasan. Jangan sampai kita ini tidak menunaikan hak-hak dia. Ikhwatul iman, ahlu sunnah meyakini, ahli sunnah menyaksikan dan meyakini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Dia adalah nabi yang akhir. Setiap orang yang mendakwahkan adanya nabi sesudah Nabi Muhammad, maka yang demikian itu sesat dan kufur. Dia mengaku dia nabi, dia sesat dan dia kufur. Termasuk juga kesesatan, taklah kufur, sesat, mendakwa keluarga-keluarga nabi, sedangkan kita pun tak tahu ekor kepala keluarga nabi ni. Makan malam bersama ahlul bait, keluarga nabi, satu meja RM50. Kuala Lumpur banyak benda ni. Mai daripada Lebanon mengaku keluarga nabi, tinggi-tinggi, pakai serban besar-besar, muka merah, hidung tinggi. Saya keluarga nabi. Belah mana? Belah Hasan. Maka depa pun panggillah depa punya gelaran Hasani, Husaini. Hasani, bubuh nama dia belakang Al-Hasani, keturunan Hasan. Mai Malaysia, orang Malaysia tengok tu Arab, dia kata memang kot lah. Kalau tu Arab tu main hitam-hitam, dia tak mau, dia kata mana ada Nabi hitam. Tapi tu Arab ni main putih-putih, merah-merah, janggut panjang-panjang, tinggi-tinggi, Pak Amit, dia kata betul, makan malam satu meja RM50. Satu meja tu ada 10 orang, 50 kali dengan RM50 kali dengan 10, dapatlah RM500. Makan malam. Ini dakwaan yang sesat, tapi tidak kufur, sesat. Pasal apa? Pasal dia mengaku keluarga Nabi, tapi bukti tak ada. Dia orang kata meniaga di atas nama keluarga Nabi. Ini satu kesesatan. Satu kesesatan. Keluarga Nabi ada, tapi kita tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Kalau dia boleh baca nasab dia, wallahu alam. Kalau kita nak tahu keluarga Nabi betul, kita kena pergi Saudi lah. Pasal Nabi orang Saudi. Nabi bukan orang Maghribi ataupun orang Lebanon. Lebanon itu tempat mafia. Nabi bukan mafia. Mai daripada sana semua keluarga Nabi. Tak betul. Tak apalah. Ni Jawa pun mengaku keturunan Nabi. Jawa tak ni. Banyak mengaku keturunan Nabi. Iyalah kita kata Nabi Adam mungkinlah. Kalau Nabi Adam bukan Jawa, bukan banyak, mamak pun Nabi Adam juga. Semua kita ni Nabi Adam. Tapi Nabi Muhammad kena hati-hati. Mendakwa akan merosakkan keturunan Ahlul Bait. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini ayat 40 surah Al-Ahzab.
jelas menyatakan wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad penutup segala rasul. Nabi saja rasul, keluarga dia tak ada kena mengena dengan rasul, tak ada. Kalau satu orang mengaku keluarga Nabi, kita kata iyalah, apa halnya, awak keluarga Nabi, saya hormat awak lah. Tapi tidak ada jaminan keluarga Nabi itu selamat, tidak ada, tidak ada. Nabi kata wahai Fatimah, Nabi bangkit, Nabi kata wahai Abdul Muttalib, wahai Abdul Manaf, aku Rasulullah, aku tidak boleh berbicara untuk kamu di hadapan Allah. Siapa yang menerima aku, dia selamat di hadapan Allah. Siapa yang menolak aku, nasib dia dipertaruhkan di hadapan Allah. Nabi kata Fatimah, kalau kamu mencuri, aku potong tangan kamu Fatimah. Keluarga Nabi tidak ada immunity hukum hakam Allah Ta'ala, tidak ada. Hanya Nabi sahaja Rasul yang maksum, keluarga dia tidak maksum. Kerana itu Al-Quran menasihati isteri-isteri Nabi dalam surah Al-Ahzab, dalam surah Tahrim, menasihati isteri Nabi, jangan buat perangai pada Nabi, nanti datang hari Nabi tidak boleh menyelamatkan kamu. Oh dahsyat. Tiba-tiba makan malam dengan keluarga Nabi, boleh masuk syurga percuma lah gitu saja. Orang Pulau Pinang kata porah, pergi jalan buanglah. Quran suruh kita beramal, para sahabat ikut Nabi, berjuang sunnah Nabi, baru masuk syurga. Kita makan malam, tak tahu dapat syafaat Nabi, tak boleh jadi ya. Nabi SAW menyebutkan akan adanya Dajjal, pendusta yang mengaku sebagai Nabi. Nabi kata di akhir zaman akan ada Dajjal, yang Dajjal itu dia akan mendakwa dia adalah Nabi, dia mengaku dia Nabi. Kemudian Nabi bersabda, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya akan muncul pada umatku pendusta yang jumlahnya 30 orang, mereka semua mengaku sebagai Nabi, sedangkan aku adalah penutup para Nabi dan tidak ada Nabi sepeninggalan daripada aku. Hadis ini hadis sahih riwayat Ahmad daripada Thauban radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Nabi SAW juga bersabda, li khamsatu asma, ana Muhammad wa Ahmad wa ana Mahi alladhi yamhu Allahu biyal kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsyaru an-nas ala qadami wa ana al-aqib laisa ba'di nabi. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada sahabat Nabi Jubair bin Mut'im. Nabi kata aku memiliki 5 nama, aku ada 5 nama. Nabi kata Allah bagi kat aku. Nabi cakap ni dia seronok, dia seronok. Aku ada 5 nama, Nabi kata Allah Ta'ala bagi kat aku. 1, aku dikenali dengan nama Muhammad, aku juga dikenali dengan nama Ahmad, aku juga dikenali dengan nama Mahi. Mahi, penghapus. Alladhi yamhullahu biyal kufra. Nabi kata apa dia? Aku ini Mahi, di mana melalui perantaraanku Allah menghapuskan kekufuran. Aku Mahi. Dan dalam buku Marhaban ada satu kesilapan penulis Marhaban paling besar dia buat. Kita tak perasan, orang mengaji bahasa Arab perasan. Dia kata apa dia? Assalamu alayka ya mahiyadz dzunub. Assalamu alayka ya mahiyadz dzunub. Dia ambil dari sinilah al-mahi. Nabi kata wa anal mahi, aku penghapus. Lepas tu Nabi terang penghapus apa? Iaitu alladhi yamhullahu biyal kufra. Dengan aku Allah menghapuskan kekufuran. Aku bawa akidah Islam. Tapi dalam buku Marhaban dia kata mahiyadz dzunub. Nabi itu adalah penghapus segala dosa. Ini salah. Yang menghapus dosa Tuhan, bukan Nabi. Nabi tidak ada hak. Jangan bagi hak Tuhan pada Nabi. Nabi kata aku dipanggil dengan nama Al-Hashir. Al-Hashir, apa makna pengumpul? Yang mana manusia akan dikumpul di hadapan aku.
Di hari akhirat semua umat Nabi kena berkumpul depan Nabi, Allah nak bicara. Nabi kata, aku dipanggil dan aku mempunyai nama Al-Aqib. Aqib. Apa makna Aqib? Penutup. Dengan makna tidak ada Nabi sesudah aku, Nabi kata. Aku dipanggil Nabi yang Aqib, Nabi menutup. Lepas daripada aku sudah tidak ada Nabi. Ikhwatul iman, Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui masalah ghaib semasa hidupnya kecuali yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi setelah beliau wafat. Ahlu Sunnah percaya Nabi Muhammad dia masa hidup dia tahu benda ghaib banyak mana Tuhan bagi tahu sahaja. Adapun lepas daripada baginda wafat, baginda sudah tidak tahu di atas muka bumi ni jadi apa. Ini keyakinan Ahlu Sunnah. Kenapa ikhwan? Kerana banyak dalil-dalil, di antaranya kita baca dalam hadis Muslim bab ambil ayat semayang. Nabi pernah bercerita, aku nak bertemu dengan saudara-saudara aku. Sahabat kata, bukankah kami saudara-saudaramu? Nabi kata, dak, antum ashabi, hampa sahabat aku, lebih mulia dari saudara aku. Saudara aku depa ni, depa tak hidup lah ni, Nabi kata, depa akan hidup lepas daripada aku wafat. Sahabat kata, boleh kenal ke depa? Nabi kata, boleh kenal kesan daripada wudu. Bermakna kita lah saudara-saudara Nabi yang Nabi nak tengok tu. Kesan wudu Nabi kenal kita. Dalam hadis tu kata, bila sampai di mahsyar, Nabi tengok yang main ni dengan wudu, Nabi nak bagi minum air kolam. Tiba-tiba malaikat kata, jangan bagi minum, mereka telah menukar sunnahmu Muhammad. Mereka dah tak hidup di atas sunnahmu, jangan bagi mereka minum Muhammad. Bila Nabi dengar lagu tu, Nabi kata, suhqan, suhqan, binasalah hampa hari ini kerana tinggal sunnah aku. Para ulama hadis kata hadis ni menunjukkan malaikat kena bagi tahu kat Nabi, hang tak tahu depa tinggal sunnah hang. Baru Nabi kata, binasa siapa tinggal sunnah aku. Menunjukkan Nabi tak tahu apa jadi atas dunia. Siapa tinggal, siapa tak tinggal, Nabi tak tahu. Kalau Nabi tahu, malaikat tak payah abang kat dia. Tapi masa Nabi hidup, Nabi tahu sebahagian benda ghaib yang Allah bagi tahu kat dia. Bukan semua benda ghaib Nabi tahu. Ini berdasarkan ayat Quran daripada ayat 50 suratul An'am. Allah Ta'ala berfirman, Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakanlah Muhammad, aku tidak menyatakan kepadamu bahawa perbendaharaan Allah ada pada aku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula menyatakan padamu bahawa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku. Tengok Nabi kata, Allah suruh Nabi kata benda ni. Allah kata, qul, kata Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tak tahu khazanah Tuhan. Mana aku tahu? Hidup, mati, ajal, jodoh, pertemuan, celaka, bahagia, aku tak tahu. Ini urusan Allah. Aku tak tahu. Wala a'lamul ghaib, dan aku tak tahu benda ghaib. Wala aqulu lakum inni malak. Nabi kata, aku tak akan kata kepada hampa aku ini malaikat. In attabi'u, cuma aku ini adalah mengikut apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada aku sahaja. Ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui masalah ghaib, maka apalagi orang lain? Kerana yang mengetahui masalah ghaib hanyalah Allah Ta'ala sahaja. Inilah firman Allah Ta'ala, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan, bila mereka akan dibangkitkan. Ya khutul iman, pelajaran kita pada malam ini, kita belajar pelajaran yang keempat, iaitu bagaimana pandangan Ahlu Sunnah tentang Nabi Muhammad. Kita terima Nabi Muhammad seperti mana Quran suruh kita terima. Apa dia? Dia hamba Allah, dia Rasulullah. Keturunan dia sangat bersih.
sangat bersih, dibersihkan oleh Allah, keturunan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada cacat celah pada nasab. Pasal itu bila orang sahabat-sahabat masuk Islam, mereka kata kami kenal nasab Nabi, kami kenal keturunan dia. Dan Quran menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebenarnya orang-orang yang duduk haulal Mekah, di keliling Mekah itu kenal Nabi Muhammad macam mereka kenal anak pinak mereka sendiri. Tidak ada yang kotor, tidak ada yang cemar. Ini pelajaran yang kita baca malam ini, ikhwatul iman. Itulah Nabi Muhammad yang kita kenali di sisi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pelajaran yang kelima, ikhwatul iman, yang akan datang, iaitu hak-hak Nabi Muhammad yang wajib dipenuhi oleh umat. Di sini ada satu pelajaran, kita sebagai umat Nabi Muhammad ada hak yang kita kena buat kat dia. Kita ada hak dengan Tuhan kan, dalam hadis Jabir, dalam hadis Muaz bin Jabal, dia berjalan dengan Nabi satu malam di bawah bulan purnama. Tiba-tiba Nabi tanya pada Muaz, "Hei Muaz, kamu tahukah hak Allah kepada kamu dan hak kamu kepada Allah?" Muaz kata, "Saya tak tahu, ni baru dengar ni ya Rasulullah." Nabi kata, "Muaz, adapun hak Allah, ya Allah tuntut kamu hidup dan mati, iaitu kamu kena menyembah Allah, kamu tidak akan syirik kepada dia. Itu hak Tuhan. Adapun hak yang kamu boleh tuntut di hadapan Allah, setelah kamu mati sebagai orang yang tidak syirik, kamu berhak minta kepada Allah agar kamu tidak diazab di hari akhirat. Maka Tuhan tidak akan mengazab orang-orang yang tidak syirik kepada dia." Allahu Akbar. Itu hak. Demikianlah dengan hak Nabi Muhammad. Ada hak yang kita kena tunaikan. Dia dah buat dah hak dia. Dia sayang dah kita, dia bekerja dah untuk kita. Apa hak kita yang kita kena tunai pada dia? Ini ada pada pelajaran yang kelima yang akan kita belajar pada bulan yang akan datang. Lepas pilihan raya lah, pergi mengundi dulu, pergi pangkah dulu. Nak pangkah parti kunci ke, parti kepala tengkorak ke, pergi pangkah lah. Lepas tu kita main mengaji. Kalau ada umur, ada sihat, kita main mengaji. Hak yang kelima, hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib dipenuhi oleh umat dia. Wallahu a'lam. Ada soalankah tentang pelajaran kita pada malam ni? Ya Pak Su. Di antaranya lah. Baik. Soalan Pak Su, tadi saya katakan bahawa jangan berbuat bid'ah. Jadi Pak Su tanya saya, boleh kata orang sedikit di antara bid'ah yang sering kita buat? Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman, mungkin saya boleh katakan kadang-kadang bid'ah ini berlaku dalam keadaan kita tidak sedang. Kita tidak sedang. Bid'ah secara bahasa, saya boleh katakan bid'ah adalah suatu ibadat yang Nabi tidak beribadat dengannya di zaman Nabi, tetapi kita menerima ibadat itu di zaman kita, dan kita meyakini perkara ibadat yang baru kita buat ini boleh mendekatkan kita dengan Allah dan Allah bagi pahala, sedangkan Nabi tidak beribadat dengan ibadat itu. Itu nama dia bid'ah. Ikhwatul iman, sunnah dibahagi pada dua. Banyak, saya katakan secara kasar kita bahagi dua. Satu, nama dia sunnah fi'liyah. Lagi satu, nama dia sunnah tarkiyah. Dua-dua ada pahala. Sunnah yang pertama nama dia fi'liyah, jenis Nabi buat, kita buat. Tak kira lah perkataan ke, perbuatan ke, apa yang boleh diidafahkan, disandarkan pada Nabi dengan jalan yang sahih. Nabi buat, Nabi ada kata, Nabi ada suruh, maka kita buat. Ini nama dia fi'liyah. Kita dapat pahala kita buat, tapi kita kena pastikan dia sahih.
Kita puasa 9 Muharram, kita puasa 10 Muharram, ini sunnah yang sahih. Kita puasa Isnin, kita puasa Khamis, ini sunnah yang sahih. Ini sunnah yang Nabi buat. Kita masuk masjid, kita sembahyang tahiyatul masjid, ini sunnah yang Nabi buat. Lagi satu, nama dia sunnah tarkiyah. Dia sunnah, apa dia? Meninggalkan apa yang Nabi tinggalkan. Yang saja Nabi tak buat. Sedangkan Nabi mampu buat, tapi Nabi tak buat. Nabi tinggalkan. Orang kata al-qiyam ma'al muqtadi. Nabi mampu buat, tapi Nabi pilih untuk tidak buat. Maka yang Nabi tinggal, kita tinggal. Saya bagi satu contoh. Kita nak pergi Mekah. Kita suka azan. Allahu Akbar, azan. Kita baca dalam hadis, tak ada satu hadis cerita Nabi pergi Mekah azan. Maka yang benarnya, pada masa nak turun pergi Mekah, turun pergi umrah, ialah meninggalkan azan. Dia termasuk sunnah tarkiyah. Nabi tinggalkan. Adakah Nabi tak reti azan? Adakah sahabat tak reti azan? Reti. Tapi kenapa Nabi tinggalkan? Nabi tinggalkan kerana ibadah meninggalkan. Tinggal di situ dapat pahala besar. Ini nama dia sunnah tarkiyah. Meninggalkan. Nabi ada isteri Nabi yang bernama Khadijah binti Khuwailid mati. Nabi ada sahabat yang Nabi sayang sahabat ni, nama Osman bin Maz'un mati. Osman mati di Madinah, Khadijah mati di Mekah. Ketika Khadijah mati, Nabi dah jadi Rasul. Apakah yang menghalang Nabi untuk membaca Al-Quran di kubur Khadijah? Apa menghalang Nabi? Nabi tak reti baca Quran ke? Reti. Kenapa Nabi tak baca Quran di kubur Khadijah sebagai tanda sayang? Tak, Nabi tak baca. Maka tidak baca Quran di kubur adalah sunnah. Baca Quran di kubur adalah bid'ah. Orang tanya sunnah yang mana? Kita kata sunnah tarkiyah. Sunnah yang Nabi tinggalkan sedangkan dia mampu buat. Maka kita jangan buat. Kalau nak baca Quran, kita baca di rumah, kita baca di masjid, kita boleh hantar pahala daripada orang mati. Jangan baca di kubur. Kenapa? Itu nama dia sunnah tarkiyah. Sunnah kita meninggalkan kerana Nabi tinggalkan. Osman bin Maz'un mati, Nabi membaca doa dalam hadis Imam Muslim. Kata Auf bin Malik, aku tengok Nabi baca doa sembahyang mayat punya hebat, sampai dalam hati aku ingat, apa salahnya kalau akulah yang mati. Nabi baca doa lagu tu, punya hebat doa Nabi. Namun ketika mayat Auf bin Malik dibawa keluar daripada rumah, Nabi tak riau Al-Fatihah. Nabi tak riau. Kalau orang tanya kita salah ke riau Fatihah, kita kata tidak salah. Tetapi kita kata meninggalkan Fatihah lebih sunnah. Dia sunnah tarkiyah. Meninggalkan kerana Nabi meninggalkan. Buat kerana Nabi buat. Inilah kita maksudkan dengan sunnah. Nabi ikhwatul iman, dia suruh kita masuk meminang. Ya, Nabi suruh. Dalam hadis banyak suruh meminang. Dan Nabi kata la khitbata ala khitbati akhi. Bila satu wanita dipinang oleh satu orang, kau jangan pinang ke atas. Jangan pinang, berdosa. Seperti mana kawan tu dah beli satu barang, kita jangan pergi beli ke atas, berdosa. Jangan. Maka sunnahlah kita masuk meminang. Maka dalam meminang tu, apa Nabi buat, kita buat. Apa Nabi tak buat, kita jangan buat. Kerana dia sunnah. Apa yang Nabi tak buat dalam pertunangan? Sarung cincin, Nabi tak buat. Orang Melayu bila masuk meminang lah kan. Saya ingatlah zaman saya bertunang dulu tahun 60-an. Bila bertunang dulu, dia bawa gula. Gula betul. Dia pergi suap mulut perempuan tu. Dia ni main suap, dia tu main suap. Lepas 3 hari test, kencing manis. Orang kata suap gula. Dulu bertunang dia panggil majlis suap gula. Dia suap gula sungguh. Dia ambil tamca kecil tu, dia suap kat mulut, bakal jadi menantu dia. Lepas tu dia bawa lah hantaran-hantaran ni semua. Lepas tu dia suruh bakal mertua tu sarung cincin dekat wanita itu. Di zaman Nabi ada majlis pertunangan. Tetapi majlis pertunangan zaman Nabi tak berjalan macam ni.
Dia tak berjalan dengan suap gula, dia tak berjalan dengan tukang dulang, dia tak berjalan dengan sarung cincin. Maka kerana Nabi menganjurkan kita bertunang, kita bertunang. Maka jangan kita buat dalam majlis tunang apa Nabi tak buat. Nescaya dia tak jadi ada pahala, dia jadi bid'ah. Bila bid'ah, dia sesat. Kita mencipta cara sendiri. Acuan ambil daripada Nabi, tapi dia punya rambu-rambu kita tambah sendiri. Inilah nama dia bid'ah. Maka bertunang macam mana? Bertunang adalah ikat janji. Ikat janji. Anak saya pun duk besar, anak hang pun duk besar. Macam ni. Kita jodoh daripada orang mau. Ni, bapak dengan bapak bercakap. Dalam satu majlis yang tak payah formal. Pi sebagai tetamu, kita sebagai tamu, Nabi suruh kita bawa hadiah. Kita bawa lah cuk pisang ke, goreng pisang. Jangan bawa kotak okok dah lah. Bawa lah goreng pisang ke apa ke, buah apple ke, sebagai macam biasa. Ziarah macam biasa. Tak ada luar biasa apa, macam biasa. Pi, dia pun layan macam biasa. Tuan rumah terima tetamu, buat teh-o ke, buat karipap, cucuk. Kalau tengah hari memang dia buat nasi. Kebetulan makan nasi. Dia kata, apa pasal main ni? Macam inilah. Anak aku kumbang, anak hang bunga. Aku duk tengok kumbang aku ni pelan besar, terbang duk sengit dah. Dia duk pere kat bunga hang. Lah aku nak ambil bunga hang buat menantu aku, nak bagi kat kumbang aku. Hang setuju tak? Kita setuju. Setuju? Okey. Lagi sekali aku nanti mai kita bincang pasal tarikh nak kahwin depa. Bila dia tu setuju nak serah anak dia kat kita, kita setuju nak jodoh anak kita dengan dia, itulah peminangan. Maka apabila kita dapat tahu dua keluarga duk bincang lagu tu, kita tak boleh make cross berbincang lagi sekali. Tak boleh. Kalau kita cross jadi haram, berdosa, maksiat. Itu sahaja. Orang kita kalau majlis tunang buka bonek kereta penuh hantaran. Tu pun dia kata ni sikit ni. Penuh bonek kereta Pak Mit, minyak nak bubuh pun tak boleh dah. Tempat minyak pun buah hantaran. Dia kata sikit, dengan cincin, dengan tempat sirih, dengan pantun dari Johor ke Melaka sehingga Pulau Pinang, tak tahu nak pangkah pilihan raya tak mana. Dia pantun macam tu. Lagu tu punya pantun. Bubuh. Kalau kita pi bertunang, kita kata saya nak meminang anak pak cik, saya nak anak pak cik, jangan bagi ke orang lain, tanpa bagi cincin apa-apa, orang malah merongot, ni bertunang apa, ni cincin satu pun tak ada. Dia telah buat apa Nabi tak buat, lepas itu telah menjadi adat, dan adat yang begitu lama telah jadi agama, maka ini satu kesalahan. Lepas tu pula orang Melayu tambah lagi, kalau dalam majlis tunang tak baca doa selamat tak berkat. Tengok kita punya karangan dah panjang pergi kat mana. Nabi ajak simple. Kita mam tunang. Tiba-tiba tak ada baca doa apa. Kita takkan tak baca doa kot. Kita kata lepas sembahyang dah baca doa, yang tu sembahyang. Ni bertunang ni. Tak ada doa apa. Nabi bertunang tak baca doa apa. Kahwin baru baca doa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Itu baca doa masa kahwin. Tunang tak ada doa. Bismillah. Cakap, dia tu pun terima. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita. Habis. Doa mula masuk, tak baca doa, dia kata tak berkat. Tak ada cincin, dia kata korang adab. Tak bawa hantaran, dia kata korang ajak. Dia kata ni buluh betung kamai ni sampai tak beradab langsung. Daripada benda Nabi ajak tu mudah, dia telah jadi satu susah. Yang ni lah nama dia bid'ah. Tarkiyah, sunnah kita tinggal apa yang Nabi tinggal. Kekalkan macam Nabi bawa. Kekalkan. Itu yang saya maksudkan dengan amalan-amalan bid'ah dan dengan sunnah. Sunnah ada dua, sunnah tarkiyah dan sunnah fi'aliyah. Dan untuk faham benda ni mengambil masa. Ini saja cakaplah contoh-contoh saja. Contoh-contoh saja. Tapi dia mengambil masa untuk faham satu, apa yang boleh tambah, apa yang tak boleh tambah. Kita bubuh cincin, awak salah ke bubuh cincin satu? Tak salah. Dia akan terikat jadi adat dan dia akan menyusahkan orang lain. Bila orang lain tak buat lagu tu, adat akan kata dia kurang adab. Sedangkan kemampuan manusia tidak sama. Tak sama. Ada zaman Nabi kahwin, mahar dia mengajak qul huwallahu ahad. Mudah. Kalaulah orang anak kita hafaz Quran,
Dia ni pun hafaz Quran, dia pun nak kahwin elok-elok, tapi hak belah jantannya hafal Quran ni sekupang tak ada dalam poket. Tak tahu anak kita perempuan kata, ayah cik nak juga kat dia pasal dia hafal Quran macam cik. Mahar dia ajak cik, inna a'tainakal kausar. Bapak dengar bapak boleh pitam. Hang nak kahwin cara koboi ke? Orang telah menolak agama. Kenapa? Kerana dia telah beragama dengan benda baru. Benda baru yang masuk jangan sampai menghilangkan wajah asal. Jangan bagi hilang. Wajah asal macam benda tunang, kekalkan yang tu. Setakat nak buat kenuri-kenuri sikit, jangan bagi hilang wajah asal. Jangan bagi hilang. Wajah asal itu adalah agama. Bila masuk benda ni sampai orang tak kenal, doa selamat lagi penting daripada bercakap, hantaran lebih penting daripada sembang, cincin lebih penting. Allah, ini kesemua telah menyeleweng daripada jalan yang benar. Orang ada anak perempuan dengar tak apa seronok. Ada mamak ni dia buat gila pula. Okay. Bila ada anak perempuan, ya ada anak jantan seronok lah Pak Amin. Mamak ni bagus dia mau cakap banyak-banyak sikit. Tak, bukan bagus, tak bagus. Cuma menerangkan yang mana asal Nabi bawa, yang mana dah bergui. Kalaulah kita boleh belajar sunnah Nabi, subhanallah, dunia yang mendatang ini berhajat kepada sunnah yang tulen. Zaman yang datang ini anak cucu kita, mereka berhajat kepada keaslian sunnah kerana zaman mereka dajjal nak turun. Kalaulah sunnahnya benar tidak dijelaskan pada orang, anak kita tak akan mendapat bahan untuk beriman pada Allah. Pasal itu kita terangkan sikit demi sikit, masa demi masa. Itulah sebagai jawapan dia. Boleh Pak Sunah? Wallahu ta'ala a'lam. Ya sahabat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sahabat kata Quran kita cetak Quran, tapi tidak ada dalil daripada Nabi suruh cetak Al-Quran. Wallahu ta'ala alam sahabat, hanya Allah yang maha mengetahui. Saya boleh katakan beza cetak Quran dengan tulis Quran ni apa beza dia? Hasil dia sama atau tak? Hasil dia cetak dia lebih advance sikit daripada tulis. Macam satu orang menulis pakai pen, satu orang dia pakai mesin komputer, dia type. Hasil dia sama kan? Dulu zaman tak ada mesin cetak, semua pakai penulisan. Zaman tak ada mesin cetak, ada penulisan. Bila mesin cetak berlakulah cetakan. Cetakan dengan penulisan benda yang sama, mengeluarkan produk yang sama. Kalau kita maksudkan dengan cetak Quran itu menulis Al-Quran telah berlaku zaman Nabi. Ini berdasarkan hadis yang begitu sahih. Ketika Nabi SAW berada dalam keadaan uzur, ini hadis Imam Ahmad. Ketika Nabi uzur, beberapa sahabat datang, Nabi tanya, apa yang kamu tulis? Mereka menyatakan, kami menulis hadis. Nabi kita jangan tulis hadis, tulislah apa yang Allah turunkan kepada aku sahaja. Para ulama telah menyebut perkataan ini dalam hadis-hadis. Nabi kata jangan tulis hadis daripada aku, tapi tulislah apa yang Allah turunkan kepada aku. Apa dia itu? Al-Quran. Maka penulisan Al-Quran telah wujud zaman Nabi. Cuma tidaklah dalam bentuk cetak, kerana zaman itu masani', kelang-kelang tak ada, mesin cetak tak ada, maka berlakulah penulisan. Zaman itu para ulama khilaf. Nabi kata tulis Al-Quran, jangan tulis hadis. Kenapa? Inilah yang menjadi dalil kepada puak-puak anti hadis. Hadis ni yang paling besar jadi dalil. Nabi sendiri tak bagi tulis hadis. Kenapa kita nak beramal dengan hadis? Oh, ini dahsyat. Ini ada pada jilid yang kedua buku kita ini, jilid yang kedua, tajuk dia kedudukan as-sunnah di dalam syariat Islam. Yang kita buat sebagai kuliah Tuha tu, buku tu di situ menghimpunkan hadis yang menyebut Nabi kata tulis Al-Quran, jangan tulis hadis daripada aku. Maka kalau penulisan itu dah wujud, kemudian berkembang dalam bentuk cetak,
maka kita tak mampu menyatakan itu sebagai bid'ah. Kalau mesin cetak tu dikatakan bid'ah, kita setujulah bid'ah maknawi, bid'ah dari segi lughah. Cetak yang tak wujud zaman Nabi, wujud zaman kita. Tetapi Quran yang ditulis, adakah bid'ah? Tidak ada seorang pun ulama sunnah dan tokoh sunnah kata dia bid'ah, kerana telah ada asar daripada Nabi SAW. Kita baca dalam satu buku ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Khumaisi, tajuk dia I'tiqad Mazahib Arba'ah, Aqidah Mazhab 4. Dalam buku itu Dr. Abdul Rahman Al-Khumaisi telah membawa akidah Imam Abu Hanifah Nu'man berkenaan dengan Al-Quran. Dan ini juga baru ni kita baca ulang di dalam kitab Al-Ibanah, apakah pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berkenaan dengan Al-Quran kalamullah, dan dia lawan dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kata Imam Abu Hanifah Nu'man, apabila kita sebut Al-Quran, apa maksud dia? Kata Abu Hanifah Nu'man, daripada Lauh Mahfuz dia diturunkan. Daripada Lauh Mahfuz diturunkan kepada Muhammad, ia diturunkan di atas lidah, ia dibaca di dalam hati, dia dihafal di atas mushaf, dia ditulis. Itulah Al-Quran. Daripada Lauh Mahfuz diturunkan kepada Muhammad, diturunkan di atas lidah, dia dibaca di dalam hati, dia dihafal pada mushaf, dia ditulis. Itulah Al-Quran. Maka seluruh mazhab-mazhab yang 4 ini langsung tidak pernah berbicara penulisan Al-Quran itu adakah bid'ah ataupun tidak, kerana telah ada asar yang sahih daripada Nabi. Nabi kata, tulislah apa yang diturunkan kepada aku. Kenapa Nabi kata jangan tulis hadis aku? Ini ada satu perbincangan yang lain yang boleh kita bincang pada masa yang lain. Tetapi tidak ada seorang ulama sunnah yang kata dia bid'ah. Yang kata penulisan Al-Quran ini bid'ah adalah Syiah daripada mazhab Ismailiyah, yang pahaman dia masuk kepada tarikat Sufi. Mereka bercakap pasal bid'ah dan mereka membawa perbahasan sampai kepada Al-Quran adalah bid'ah. Disokong oleh puak-puak Mu'tazilah untuk menyatakan Quran adalah makhluk. Dan itu kita tahu betapa besarnya kerajaan Mu'tazilah di Baghdad. Kenapa dia nak kata Quran itu makhluk, yang Imam Ahmad langsung tak setuju? Kerana apabila Quran dikatakan makhluk, dia mudah pindah dan dia mudah ubah. Makhluk boleh ubah, yang tak boleh ubah ni qadim, hak Tuhan saja. Maka Imam Ahmad nampak politik Mu'tazilahnya jahat, sampai mati dia mempertahankan Al-Quran bukan makhluk. Syiah menyatakan penulisan Al-Quran adalah bid'ah. Bahkan Syiah menyatakan menulis Al-Quran adalah kufur Allah. Kenapa? Kerana dia nak menyatakan resam yang kita pakai ini resam yang palsu. Quran yang benar tidak ditulis daripada Allah, dia diturun dalam wahyu ada kepada Imam Mahdi. Mahdi akan berkeluar di akhir zaman. Quran yang ada dalam dunia ini kesemuanya bid'ah dan palsu, tak benar. Maka dia bawa isu penulisan Quran adalah bid'ah. Diikuti oleh Sadatul Tariqah Sufiyah, puak-puak tarikat Sufi yang tidak memahami manhaj Ahlussunnah, yang tidak melihat kepada hadis-hadis yang sahih, langsung menghukum penulisan Al-Quran adalah makhluk. Ada orang Sufi yang begitu dahsyat seperti Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ada dua kan? Satu Ibnul Arabi, ulama sunnah. Lagi satu Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ini seorang Sufi yang sangat terkenal. Dia pernah menulis Al-Quran di atas kertas dan dia koyak-koyak dan dia injak-injak. Dia kata ini bukan kalam Allah. Kalam Allah ada di sisi Allah. Subhanallah. Sangat begitu dahsyat. Dia kata ini semua bukan kalam Allah. Sedangkan ulama Ahlussunnah menyatakan diturunkan kepada Nabi, di atas lidah dia dibaca, dalam hati dia dihafal, di atas mushaf dia ditulis. Itulah Al-Quran. Quran yang ada dalam kertas ni, kalau kita pergi koyak ada, pergi buat kita buat sebagai bungkus nasi lemak ke, apa nama, pisang goreng ke, lepas tu kita buang ke tepi jalan, maka hukum dia kita kufur kepada Allah. Kita kufur kerana Nabi telah menyebut penulisan Al-Quran. Begitu banyak dalil-dalil lagi yang Nabi menyebut tentang itu. Ada dalam jilid yang kedua, ada satu bab khusus Nabi suruh menulis Al-Quran. Itu jawapan saya. Maka tak boleh dikatakan bid'ah.
Tak boleh. Dan tak boleh kita katakan tidak ada riwayat. Memang ada riwayat. Cuma kita tak jumpa lagi. Riwayat itu telah ada. Imam Ahmad menulis Musnad Imam Ahmad lebih kurang 2 atau 3 jilid. Syarah dia duk ada 50 jilid. Subhanallah. Subhanallah. 50 jilid syarah dia. Kalau saya buat tangan macam ni, 2 kali depa saya. Itu adalah syarah kepada Musnad Imam Ahmad. Dan di antara hadis yang ada yang disyarahkan dalamnya tentang penulisan, orang panggil diwan tadwinul Quran. Tadwinul Quran. Quran itu dicetak dan ditulis. Boleh nah. Wallahu taala a'lam. Ada soalan lain? Bismillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbana tsabbit qulubana ala dinika wa ala sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.